Ya, Cik Ahmad Afnan. Boleh saya panggil nama glamour apa? Nan. Kalau Ana. Nan. Nan. Okey, Nan. Hari ni kita ada peluang berjumpa dengan Nan. Masih belajar di mana belajar? Di Petronas ya, dengan cerita. Bidang apa yang Nan teroka ataupun kursus? sekarang ni tengah cuba di bidang electrical dan electronic engineering. Ya. Ya, dah berapa lama belajar di Petronas ni? Kalau termasuk tahun ni 3 tahun lah. Tinggal 2 tahun lagi, cukup 5 tahun. Jadi sekarang dah masuk universiti. Apa beza universiti dengan SMK ataupun SK? Kalau dulu kan saya duduk dekat sekolah asrama penuh. Jadi kiranya bila duduk asrama penuh ni cikgu banyak kontrol lah. Kiranya kalau waktu belajar cikgu nak suruh spread, mari cikgu suruh spread. Kiranya jadual tu ketat lah. Dari pagi sampai malam semua ada benda nak buat. Tapi kalau dekat universiti ni memang tak ada orang yang suruh lah. Kalau malas belajar. Kalau kita nak belajar, kita belajar. Tak ada kawan yang paksa siapa. Pada pengalaman Pak lah di universiti, budak-budak yang asalnya dari asrama penuh tidak menjadi masalah disiplin belajar berbeza daripada sekolah harian. Betul atau salah? Kalau ikut pengalaman saya sendiri kot, rasanya tak ada masalah lah. Sebab rasanya habit daripada sekolah menengah tu bawa kepada sekolah bawa kepada universiti sekarang ni. Satu lagi pun kawan pun kena pandai pilih lah. Jangan pilih kawan yang suka main-main pagi sampai malam, ada kerja tak buat kerja. Jadi biasa saya pilih kawan yang kalau jauh buat kerja sekali. Teamwork. Di universiti yang penting teamwork. Dia tidak boleh berjalan secara solo. Belajar kan. Kadang-kadang kita belajar seorang pun mungkin tahan sejam 2 jam tu. Tapi biasa kalau buat study group boleh tahan 3 jam 4 jam. Kalau tak faham pun boleh tanya orang. Zaman Pak Lah masuk universiti pakai typewriter. Macam you sekarang dah ada internet kan. Jadi lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk skor. Boleh you ceritakan bila you berdepan dengan kejuruteraan sebab dulu orang Melayu tahun 60-an kalau ambil macam profesional ni, macam kejuruteraan, sains, rasa macam fobia zaman Pak Lah. Jadi boleh you ulas sikit? Jadi kalau ikutkan abang kita Sulul Azri tu pun kata kok bidang electrical dengan elektronik ni bidang paling susah dekat UTP ni. Dia kata, tapi tak apalah, kita terambil lah. Tapi setakat electrical dengan elektronik ni awal-awal tu susah sikit lah bagi saya. Sebab dekat sekolah menengah tu tak ada praktikal apa-apa. Tak faham mana pun pasal electrical ni, belajar masa fizik sikit je. Jadi bila masuk masa tahun pertama tu susah sikit lah. Mungkin orang kata kan electrical ni susah nampak lah. Tapi semakin lama semakin faham. Okey lah sekarang ni. Selain daripada you belajar akademik, apa aktiviti luar? Sukan, NGO, persatuan pelajar? Kalau sukan ni boleh tahan aktif lah. Biasanya kalau setiap minggu tu sekali 2 kali akan main badminton. Dan tapi sekarang ni tengah main sukan pingpong lah. Sekarang ni saya pun menjadi naib presiden kelab pingpong. Biasa ada pertandingan dekat luar, banyak dalam 4-5 pertandingan lah sedang masuk. Apa impian you akan datang dalam bidang kerjaya dan aktiviti luar? Aktiviti luar, kerjaya. Kalau kerjaya nampak contoh Abang Sulul Azri tu. Lepas habis belajar, graduate, tu dah lama lepas tu dapat kerja dengan Petronas. Hanya kita dapat catur lah. Oh, jadi ingin bertugas di Petronas jugalah. Sebab scholarship pun dapat daripada Petronas, jadi agak pun kerja dengan Petronas juga. You belajar ni, siapa you punya mentor lah, guide untuk you lebih cemerlang mencapai kerjaya? Mentor. Tak apa kalau tak ada.
kalau akan datang cuba carilah dalam bidang akademik ke, dalam bidang kejuruteraan ke, yang jadi boleh ceritakan rutin harian di Petronas daripada solat subuh sampai malam. Subuh malam. Okay, bangun antara pukul 6 atau pukul 7 itu lah. Bangun untuk solat subuh. Lepas tu biasanya banyak kelas pukul 8. Jadi pukul 7 tu daripada pukul 7 hingga pukul 8 tu bawa air dulu, duduk-duduk, tengok-tengok telefon sikit. Lepas tu dah 7.30 tu mandi semua siap-siap. Lepas tu pergi kelas pukul 8 tu. Tu biasanya pukul 8 sampai tengah hari tu akan ada kelas. Lepas tu lepas habis sampai tengah hari tu pergi makan kawan-kawan dekat kafe Trian ada. Lepas tu biasa petang tak ada kelas lah. Jadi biasa petang tu antara pergi main pingpong ataupun pergi main badminton. Biasa main pingpong lah. Sebab pingpong ni ia ada aktiviti harian main petang-petang. Ada dengan ahli kelab. Biasanya main pingpong. Jadi lepas habis pingpong tu dalam pukul 6.30 macam tu lah. Balik bilik. Tu rehat-rehat. Pukul 7.30 tu. Pukul 7.30. Pukul 7 tu mandi-mandi. Semua. Lepas tu kalau sempat solat maghrib dekat village yang saya duduk tu, dekat bawah tu ada surau. Kini kalau sempat main kat surau tu lah. Tu dah 7 tu 7.30 duduk harapan lah. Tunggu 7 duduk kat surau tu sampai isyak dah tu. Tu main isyak pula. Lepas tu kalau ada kawan-kawan main solat sekali, pergi tu ajak pergi makan kat cafeteria kat dekat dengan surau pula. Lepas tu lepas makan semua sampai borak-borak pergi naik atas. So kalau ada kerja, buat kerja, study dengan kalau kita ajak kawan-kawan, kalau dia nak kita study sekali, kalau tak nak kita seorang. Tu sampai pukul 11.30 tu mungkin ada main game sikit. Tu mungkin ke 12.30 tu tidur lah. Boleh bagi tip kepada sepupu, kepada anak saudara, kepada family bagaimana untuk masuk asrama, belajar di asrama, belajar di pusat pengajian tinggi, sebab ramai yang tak tahu, masih lah bagi keluarga yang miskin kan, tak tahu apa itu universiti, apa itu sekolah asrama, bagaimana nak dapat 8A, 7A, silakan. Kalau tips belajar tu, kalau kat sekolah menengah dulu, senang ceritanya pandai pilih kawan lah. Sebab saya kawan dengan, alhamdulillah kawan dengan budak-budak depan, kelas depan. Sebab saya dulu bukan kelas depan, saya kelas belakang sekali. Jadi tu inisiatif saya kawan dengan budak kelas depan. Kalau study pun study dengan dia orang. Budak kelas depan ni kan bijak lah. Kalau study fokus, kalau kita tak tahu soalan, nak tanya soalan, boleh tanya dia orang. Tu dia orang cerita-cerita. Lepas tu kita ikut environment budak-budak kelas depan ni, lama-lama kita boleh adapt dengan dia orang. Lepas tu lama-lama pun kita boleh catch up. Tu alhamdulillah sekolah menengah boleh duduk kelas depan sekali untuk 2-3 tahun. Dekat universiti pun sama juga. Saya pilih kawan-kawan kalau ajak study boleh ajak sama, tak ajak yang malah-malah, kurang sikit kawan-kawan tapi jauh-jauh sikit gitu lah. Apa bakat yang you ada dan apa sebab yang kedua, kita nak berjaya, kita kena aktif dalam persatuan pelajar, persatuan NGO, persatuan sukan di pusat pengajian tinggi. Maknanya kita secara tak langsung nampak leadership tu kan. Kalau kita duduk diam memang kita pandai, tapi leadership tu tak bercampur dengan kawan-kawan, tak menonjol, jadi orang tak tahu kebolehan kita. Silakan. Dekat sekolah menengah dulu pun adalah kita mula-mula daripada form 3 tu kita ada tunjuk-tunjuk sikit. Tu diajak jadi ahli badah. Tu lepas daripada ahli badah tu, lepas kita bagi tazkirah pendek-pendek macam tu, cikgu-cikgu nampak tu, cikgu interview untuk jadi MPP dekat sekolah menengah. Lepas tu lepas dapat interview tu, alhamdulillah jadi ketua pelajar dekat Imtiaz dulu. Ketua pelajar di Imtiaz? Imtiaz sekolah menengah. Imtiaz.
last sekali. Dan Pak Lau ucap terima kasih lah kerana sudi diwawancara. Mungkin ada yang ingin you sampaikan, you ingin luahkan. Doakan. Rasanya belajar sungguh-sungguh lah. Walaupun sebab saya pun elektrikal ni tahu minat pun rasa okey je. Tapi awal-awal tu susah sikit lah. Sebab tajuk ni course ni bukan memang benda biasa, tapi lepas belajar alhamdulillah boleh catch up lah sekarang ni. Jadi nasihatnya belajar je lah. Pak Lah sebenarnya memang sukalah dengan you bercampur dengan badan-badan yang ada di pusat pengajian tinggi dulu di sekolah. Sebab mungkin you tak tahu bakat apa yang you ada. You tahu bakat apa yang you ada, yang you boleh. Bila you masuk dalam bidang tu macam kepimpinan pelajar, you punya pengalaman tu boleh meningkat. Boleh ulas sedikit bakat you apa yang you ada? Bakat kita dah pasti kat bakat, tapi kalau ikut pengawas tu lah. Mula-mula tu seronok lah dapat kita pengawas orang, dapat jabatan, dapat kuasa. Tapi masa tu memang strict lah sikit. Kadang-kadang tu waktu rehat tu cikgu panggil. Lepas tu bila habis je masa rehat tu ambil masa cikgu tu sikit. Jadi bila balik kelas kena marah dengan cikgu pula sebab ambil sebab masa lewat kelas dia. Jadi management masa tu awal-awal tu tak terjaga. Lepas tu result pun drop. Lepas jadi MPP tu cikgu pun tanya-tanya buat apa jadi gini. Macam mempertikaikan credibility lah. Jadi kita pun lama-lama kita relax. Lepas tu kita atur-atur molek. Alhamdulillah. Lepas tu lepas naik tingkatan 5 tu alhamdulillah kita study molek, atur jadual, kita cakap cikgu molek. Alhamdulillah. Lepas tu okey lah lepas tu. Okey lah, sekali ada student lah daripada sekolah SK, daripada SMK, asrama. Mereka ni mengelakkan diri daripada nak menjadi ketua darjah, ketua murid. Kerana malah yang kerja-kerja di luar daripada akademik tu. Tapi secara tak langsung mendidik mereka untuk menjadi leadership kan, menjadi ketua. Jadi last sekali sebelum tutup mungkin ada kata-kata mutiara ke slogan ke. Sahut cabaran. Bila cabaran tu datang, kita sahut. Belajar menyambut cabaran. Kejayaan tu tidak datang tanpa pengorbanan lah gitu. Okey, terima kasih Muhammad Aznan Ahmad Afnan. Apa bahasa Melayu dia apa? Daripada perkataan Arab. Afnan maksudnya macam buah-buahan. Oh, buah-buahan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam next episode. Sekian, terima kasih daripada Tiger One Channel.